Pernahkah anda mendengar pokok menangis? Sebatang pohon cengal menangis di desa Seri Tanjung, dulunya dikenali kampung menjual tumpat Kelantan, telah membuktikan pokok juga menangis. Ia adalah suatu kejadian yang benar-benar berlaku ketika majlis memasak bubur Ashura sempena bulan Muharram. Ketika ditemui wartawan CRTV, Mariam Mat Isa yang membahasakan dirinya Kak Yam dari desa Seri Tanjung, Tumpat Kelantan memberitahu pohon cengal tersebut ditanam oleh arwah bapanya ketika usianya 4 tahun sebagai turus pagar atau tiang pagar untuk menyokong dan meneguhkan kayu-kayu pagar yang lain. Tetapi tanpa diduga, pohon cengal yang ditanam didapati hidup subur dan kini ketinggiannya telah mencecah 6 meter atau 20 kaki, seolah-olah memberikan gambaran tumbuh-tumbuhan juga mempunyai perasaan seperti manusia. Menurutnya, pohon cengal itu mengeluarkan air matanya telah disedari oleh penduduk kampung ketika mengadakan rutin tahunan, iaitu majlis memasak bubur Ashura berhampiran pohon cengal itu, disebabkan terlalu penat dan kepanasan akibat terdedah dengan api. Salah seorang tukang masak bubur Ashura itu mengambil kesempatan itu untuk berehat seketika lalu menyandarkan tubuhnya pada batang pohon cengal itu. Tak kala tubuhnya menyentuh batang pohon cengal tersebut, tukang masak itu berasa tubuhnya agak sejuk yang luar biasa, dan dari kilauan api yang sedang marak itu, beliau dapat melihat dengan jelas pakaiannya basah kuyup. Menyedari pakaiannya basah, beliau mendongak ke atas untuk mengetahui sama ada hujan turun atau tidak. Ketika mendongak itulah pohon cengal itu merenjiskan titisan air lalu terkena seluruh mukanya. Bagi mengetahui benar atau tidak pohon cengal itu menitiskan air dari atas, seorang kanak-kanak telah memanjat pohon tersebut dengan membawa sebotol bekas air mineral kosong sebagai bekas tadahan. Apabila kanak-kanak itu berjaya mencapai dahan yang dikatakan mengeluarkan air, kanak-kanak tersebut melihat dua dahan yang terjuntai ke arah kiblat didapati pecah-pecah dan kelihatan air menitis keluar dari tangkai daun itu. Kanak-kanak itu berbisik kepada saya dan ia kelihatan seperti tanda mata air di dahan yang pecah-pecah dan air menitis dari tangkai daun itu. Ujar Kak Yam tentang keajaiban pohon cengal menitiskan air mata. Kak Yam menambah, air mula menitis melalui dua tangkai daun pohon cengal itu ketika waktu maghrib secara gerimis dan semakin banyak apabila mencecah jam 1 pagi. Salah seorang rakannya menyatakan rugi jika air yang menitis dari dahan pohon cengal itu dibiarkan sahaja. Seelok-eloknya airnya ditadah kerana mungkin berguna suatu masa nanti. Jadi tanpa berlengah lagi, Kak Yam menadah air ajaib yang mungkin berguna kepada individu yang memerlukannya. Setelah ditadah, air yang menitis itu memenuhi sebotol air mineral berisi padu 1,5 liter. Ramai juga yang datang dari jauh semata-mata untuk mendapatkan air yang menitis dari pohon cengal itu kerana mereka beranggapan airnya turun banyak, hakikatnya gerimis saja, ujarnya sambil ketawa. Pada mulanya beliau tidak begitu percaya tentang dakwaan penduduk setempat yang menyatakan pohon cengal itu mengeluarkan air kerana tidak pernah melihatnya sebelum ini. Keadaannya berubah apabila beliau melihat sendiri daun hijau muda pohon tersebut mengeluarkan air mata. Beliau berasa sejuk dan nyaman apabila berada di bawah pohon cengal itu seperti sedang berada dalam bilik pendingin hawa. Tetapi anehnya, apabila Kak Yam keluar dari kawasan pohon cengal itu, air titisannya berhenti secara serta-merta. Perasaan percaya apabila seorang penduduk kampungnya bernama Mak Adib menunjukkan kepadanya sebotol air titisan tersebut. Pada malam hari pula daun-daunnya didapati bergerak-gerak dan mengeluarkan air. Ada juga yang menganggap pohon cengal itu berkehendakkan tuannya seolah-olah mengenali pemiliknya yang sebenar, sedangkan pemilik sebenar telah pun meninggal dunia.
kata Kak Ayam yang masih teruja dengan peristiwa itu. Dari apa yang Kak Ayam lihat, air tersebut berwarna seperti air teh muda dan rasanya agak kelat dan melekat seperti getah, kata Kak Ayam ketika ditanya warna air pohon cengal itu. Beliau telah menghubungi abangnya, seorang pengamal rawatan tradisional terkenal di Tumpat. Abangnya berharap supaya Kak Ayam menyimpan air pohon cengal itu dalam bekas khas untuk dijadikan sebagai penawar dalam rawatan. Pada mulanya beliau agak keberatan untuk memberitahu tentang khasiat dan keistimewaan air mata pohon cengal itu kerana bimbang disalah tafsirkan. Namun salah seorang penduduk kampung berkenaan yang sakit tekak telah mencubanya dengan menyapukan sedikit air titisan di lehernya dan didapati sakit itu hilang serta-merta. Selain itu, kesan penggunaan air titisan pohon cengal apabila salah seorang anak lelakinya yang dianggapkan pemalas kini didapati berubah secara tiba-tiba. Anak lelakinya itu kini sering ke masjid berhampiran setiap kali masuk waktu sembahyang dan akan sentiasa ke rumah guru agama untuk belajar dan mendalami ilmu keagamaan dan persilatan. Begitu juga dengan anak gadisnya yang kini menjadi pelajar pintar di sebuah kolej di Kedah setelah diberikan air mata pohon cengal itu. Namun Kak Ayam menafikan dakwaan sesetengah pihak. Kononnya beliau sengaja memasang batang paip dari rumah dan disalurkan ke arah pohon cengal itu untuk menimbulkan kontroversi dan mendapat keuntungan hasil kontroversi itu. Bagi Kak Ayam, biarlah beliau dan keluarganya hidup dalam kemiskinan, tetapi tidak akan sesekali menipu orang lain dengan cara melakukan perkara sebegitu. Jika sesiapa mahukan air pohon cengal ini bagi tujuan kebaikan, ambillah. Kak Ayam tidak kenakan sebarang bayaran untuknya. Malah Kak Ayam tidak berniat membuka warung kopi atau menyediakan tabung derma kepada sesiapa yang mengambil air mata pohon cengal ini, walaupun ada juga cadangan sebegitu daripada penduduk kampung, kata Kak Ayam menamatkan perbualan.